Okey, kalau bab 3, kita masuk bab 3 terus lah. Dalam bab 3, kamu belajar matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey, apa yang kamu akan pelajari? Ada 2 topik. Yang pertama adalah simpanan dan pelaburan. Yang kedua adalah pengurusan kredit dan hutang. Okey. Yang pertama, kamu kena tahu mengenal pasti jenis simpanan dan pelaburan. Apa jenis simpanan dan jenis pelaburan? Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan. Simpanan ni sama macam dia merujuk kepada wang yang lebih yang lepas kamu guna, kamu ada baki. Simpan dalam peti besi dan tabung dalam laci. Maksudnya itu simpanan kamu yang kamu nak pakai kemudian hari. Okey, dalam simpanan ada tiga jenis. Di mana kita ada akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Beza dia ni, simpanan dia sama. Cuma beza dia, akaun simpanan ni kamu ada kat ATM, kamu boleh ambil daripada ATM. Dia pemegang akaun boleh simpan sebarang amount mengikut kemampuan apa yang kamu mahu. Lepas tu kalau simpanan tetap, dia akan jumlahkan wang tertentu dalam satu masa. Macam contoh 3 hingga 9 bulan ataupun 1 tahun. Okey, ni menggunakan CJ. Macam BSN ada buat CJ simpanan kan. Dia akan guna simpanan CJ yang boleh dikeluarkan oleh pemegang akaun tu. Kalau akaun semasa, okey, simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan tujuan peribadi. Okey, ni boleh keluar bila-bila masa. Lebih kurang sama dengan simpanan, tapi pemohon akaun perlu mengemukakan seorang perujuk untuk memegang akaun semasa di cawangan bank ataupun membuka akaun. Okay. Ini je beza dia dengan akaun simpanan. Pelaburan ada 3. Yang pertama, amanah saham. Kedua, hartanah dengan saham. Okay. Amanah saham ni dikendali oleh syarikat unit amanah. Okay. Ada pengurus. Okay. Kalau saham, sebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Okay. Ini adalah tujuan untuk kumpul modal. Ini adalah dikendalikan oleh syarikat unit. Ni selalunya amanah saham, kita ada amanah saham had, ASB. Okay, kalau hartanah, pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah, kedai dan tanah. Okay. Kita laburkan mengikut kedai rumah macam property. Ataupun pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum labur. Ini hartanah. Okay, apa yang anda faham tentang faedah simpanan? Faedah ialah ganjaran yang diberi kepada penyimpanan mengikut suatu kadar tertentu, jumlah simpanan satu tempoh masa yang tertentu. Contohnya, Encik Zainal ni dia simpan 4,000 dalam bank Bunga Raya dengan kadar faedah dia 2% untuk setahun. Berapa faedah yang diperolehi oleh Encik Zainal selepas setahun? Dia punya faedah 2% akan bertambah daripada simpanan yang dia simpan ni selepas setahun. Berapa jumlah selepas setahun? Kamu kena kira dulu 2% daripada 4,000 ni berapa? Cara nak kira macam ni. 2 kamu per dengan 100% kan? Darab dengan 4,000. Maksudnya nanti akan bertambah RM40. Selepas setahun, faedah yang diperolehi Encik Zainal adalah 80. Kalau setahun lah. Kalau 2 tahun, tahun kedua tambah lagi 80. Tahun ketiga maksudnya kena darab dengan 80. Sebab 2% daripada 4,000 bernilai 80. Kalau ikutkan cara ni, ini adalah faedah mudah yang boleh menghitung. Diwakili oleh IPRT. I ni adalah interest ataupun faedah dia. P adalah principal, jumlah simpanan. R adalah kaedah ni, kaedah. Ini yang jumlah interest. Faedah rate. T ialah masa. Maksudnya, kamu nak cari interest ataupun faedah, kamu kena darabkan P, darab dengan kadar, darab dengan masa. Ini contoh kedua. Encik Badrul, dia simpan 5,000
dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. 2 tahun. Faedah dia akan bertambah kalau setahun dia dapat 3% daripada 5,000 ni. Hitung jumlah faedah yang akan diperolehi oleh Encik Badru dalam tempoh 2 tahun tersebut. Kita kena pasti P dia apa? P dia adalah prinsipal. Ini P. R dia adalah kaedah rate. Kadar rate. R. Lepas tu time, T. T adalah tahun. Tahun pula. Time dia, berapa panjang bagi tempoh pensimpanan dia tu. Kita ada P, kita ada R, kita ada T. Kamu darabkan semua. R ni, R kamu tak boleh terus darab 3. 3 ni adalah dalam bentuk peratus kan. So, kamu kena per dengan 100 dulu. Kamu kan dapat 0.03 kan. Lepas tu darab semua. Darab ni, darab dengan ni, darab dengan ni. Dapatlah 300 untuk faedah yang Encik Badru ni dapat dalam masa 2 tahun. Maksudnya simpanan dia bertambah. 500 tambah dengan 500. 5,000 tambah dengan 300. So, jumlah dalam simpanan Encik Badru ni selepas 2 tahun adalah 5,300. Apa kesan faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Sebagai contoh, Encik Nazrin dia simpan 8,000 dekat satu bank dengan kadar faedah dia setahun adalah 3%. Hitung jumlah simpanan Encik Nazri selepas beliau menyimpan selama 2 tahun. Benda pertama kamu kena buat adalah cari P, cari R, cari T. So, kedua, tambahkan ke semua. Mengikuti yang dia bagi. Ini. Kalau 2 tahun, darablah dengan 2 tahun. Ini contoh untuk 2 tahun. Kalau 3 tahun, darab dengan 3 tahun ni. So, ini adalah beza untuk selepas 2 tahun dia simpan dengan selepas 3 tahun dia simpan. Berdasarkan contoh, semakin lama tempoh simpanan dalam bank, ini adalah inference dia. Makin lama kamu simpan, makin tinggi jumlah faedah. Puan Ban Mati menyimpan 5,000 dekat sebuah bank. Berapa jumlah simpanan Puan ni selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan adalah 5% setahun. 5% setahun untuk B. Yang ni soalan dia terbalik. Tadi dia bagi kadar kan. Tapi dia suruh kamu kira berapa faedah. Yang ni dia bagi kadar dalam setahun. Kadar yang berlainan. Cara penyelesaian dia sama. Kamu kena pasti P dulu. P, R, T. P, R, T. Darab. Selepas setahun, bezakan dua ni. Kalau dia setahun 5% dalam setahun, dia dapat ni. Kalau dia 6% setahun, dia dapat ni. Berdasarkan ni, kamu akan jumpa tips. Kalau soalan dia suruh beza, kamu bezalah, tolak. Makin tinggi kadar faedah, makin tinggi pulangan. Maksudnya, makin tinggi faedah yang diberi itu, makin banyak simpanan yang akan bertambah. Kalau faedah kecil, semakin rendah pulangan. Semakin rendah.